Saya tanya dengan murid-murid saya, tidur malam pukul berapa? And most of them will answer pukul 12. Sejak daripada pandemik ni bermula, bila saya tanya tidur pukul berapa, jawapannya kebanyakannya 1 pagi, 2 pagi, you know. And they are proud of it. Tidur lambat. And parents tidak memantau keadaan ini. Murid-murid sekolah perlu tidur awal. Pukul berapa? Pukul berapa nak tidur awal? 9 malam. You know, tidur pukul 9 malam. You can go to sleep at 8. You know, I don't mind. But 9 malam is just nice. Right? Pukul 10 pun dah kira lewat. Yeah? Kanak-kanak, murid-murid sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah, walaupun sekolah menengah, they need to sleep early. Okay, you sleep at 10 o'clock, you need 8 hours of sleep. 8 jam daripada pukul 10, meaning you wake up at 6 o'clock, right? So, bangun pukul 6 pagi, bangun awal, you start your day early, solat, mandi, breakfast and everything, and you start doing homework. Or kalau hari itu hari bersekolah, you go to school. Kalau tak ada pandemic, you go to school, alright? So, you sleep at 10 o'clock. Boleh lah, Why? Kenapa kena tidur pukul 10? Because you need 8 hours of night sleep. Anda perlukan 8 jam tidur malam. Jangan salah faham, bukan 8 jam sehari itu maksudnya 4 jam tidur tengah hari, 4 jam tidur malam. You cannot do that, because we need 8 hours of sleep at night kerana ada satu proses yang dipanggil sebagai REM, Rapid Eye Movement, di mana proses REM ni berlaku selama 90 minit dalam tempoh 8 jam itu. Beberapa kali, sehingga dia melengkapkan 90 minit. Apakah proses REM ini? Proses REM ini dia merakam semua pengalaman kita yang kita lalui pada hari itu dan disimpan ke dalam hippocampus sebagai memory, right? So kalau seorang murid sekolah tu sebelum tidur, lepas isyak dia buat kerja sekolah, dia buat homework atau dia baca buku, baca buku, buat homework matematik atau bahasa Inggeris, atau dia cuba hafal CV dan sebagainya. Bila dia tidur malam, bila dia mencapai proses REM tu semasa dia sedang lena, pengalaman dia menghafal tu akan disimpan menjadi memori. Memori itulah apabila kita perlukan di sekolah atau menjawab soalan atau peperiksaan akan digunakan semula. Memori itu boleh diakses. Kadang-kadang ibu bapa dia kurang faham. Anak-anak dan itulah tak faham because they don't know about this. But parents you must know. Jika anak tidak dapat tidur 8 jam sehari pada waktu malam, proses REM itu akan terganggu. Bila terganggu, then dia nak rakam, nak rakam tapi tak sempat rakam 90 minit. Jadi pengalaman dia lalui pada siang harinya, mungkin dia akan rakamkan memori jatuh basikal, rakamkan memori pergi makan dengan kawan, rakamkan memori kena marah dengan ibu. Tapi bila nak sampai ke merakamkan pengalaman dia menghafal CV, waktu tidur tak cukup. Dia dah pukul 6 pagi contohnya, ataupun dia bangun pukul 8 pagi, tidur lambat, tidur pukul 3 pagi, and then tak cukup 8 jam. Jadi memori pengalaman dia yang terakhir tu tidak dapat direkodkan, tidak dapat disimpan dengan baik. So macam mana dia nak hafal CV? Macam mana nak hafal sejarah? Macam mana nak pandai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, apa-apa subjek pun. You need to sleep early. Semua pelajar sekolah mesti tidur awal. Okey dah, jangan cakap pelajar sekolah, orang dewasa yang pergi kerja, kalau diorang engineers, architects, you need to sleep early. Macam itulah diorang berjaya, because you need that REM process pada malamnya. Dalam masa 8 jam itu dia akan berjalan dalam beberapa cycle, beberapa putaran lengkap, beberapa putaran sehingga lengkap 90 minit. Mungkin putaran pertama, cycle yang pertama, REM tu berjalan selama 20 minit. So dia berhenti sekejap. Kita bergerak, tidur. Bila kita lena balik semula, dia REM tu akan proses semula. Dia akan simpan pengalaman kita yang kita nampak, pengalaman visual, pengalaman auditory, pengalaman sentuhan dan sebagainya. Dia akan simpan menjadi memory. Kita perlu bantu badan kita untuk benarkan ini berlaku. Jika tidak,
pelajar-pelajar tidak boleh belajar secara optimum. Dia penat belajar siang hari, tapi malam tidur tak cukup. Macam mana proses nak bantu simpan pengalaman dia belajar sebagai memori? Itu yang membezakan pelajar dengan pelajar cemerlang. Itu yang membezakannya. You take a look at pelajar-pelajar cemerlang. Kenapa pelajar cemerlang tidur awal? Step macam ni. If you want to sleep early, you study hard. Pergi sekolah, belajar elok. Okay, sekarang ni PDPR, kita tak ada sekolah. Belajar kat rumah, or pergi tuition, or whatever. Belajar rajin-rajin. Banyakkan baca buku. Bila balik rumah atau dekat rumah dah malam, kita study matematik, hafazah, baca buku sejarah, membosankan kan? Kita mengantuk, kita tidur. So, kita tidur awal. Tapi walaupun macam tu membosankan, bila kita tidur awal, semua pengalaman kita belajar pada siang hari akan dirakam dalam proses RAM tu dan disimpan sebagai memori. Dan memori ini akan digunakan semula, akan diakses semula apabila kita cuba menjawab soalan. And when you continue to do this over and over again, jadilah pelajar yang pandai. Jadi pelajar cemerlang. This is how people berjaya dalam pelajaran. And parents kena monitor ni. Jangan biarkan anak tidur lambat.